Okey, persoalan. Jika kita nak jimat elektrik, masa kita tak guna kita punya barang elektrik ni, adakah kita perlu turn off sahaja macam ni ataupun kita kena cabut plug dia baru kita boleh jimat elektrik? Alright. Jika korang tanya saya, adakah kita perlu cabut plug kat rumah kita ni supaya kita jimat elektrik? Jawapan saya, tak perlu. Memadai sekadar tutup dia punya switch. Maybe korang akan terfikir, takkanlah tutup switch gitu je, sebab banyak orang electrician ke apa kan kata cabut plug. Jangan tutup saja tak cukup, kena cabut kalau nak jimat betul-betul. Saya bagi hujah, saya bagi bukti, kita tunjuk secara electrical. Eksperimen pertama, saya pakai power meter kat sini. Kalau turn off, tak nampak apa-apa kan? Power meter ni memang tak tunjukkan apa-apa sebab kita dah turn off. Saya cocok device saya pun sama juga. Okey, sekarang saya cabut ni, saya tekan on switch dan cocok plug ni balik. Kita tengok. Power meter kita hidup dan power yang digunakan kosong. 0 watt. Sekarang kalau saya turn on saya punya device ni. Okey, contoh sini saya tekan on. Okey, tengok power dia berapa? Kat sini power dia guna dalam 9 watt. Okey, pemerhatian untuk eksperimen pertama tadi mungkin tak berapa mantap sangat tau. Sebabnya apa? Sebab kita punya power meter ni tak berapa sensitif. Untuk current yang kecil sangat, mungkin dia tak detect. Sebab ini biasanya saya boleh percaya benda yang 3 ke 5 watt ke atas dia boleh calculate. Tapi kalau bawah 3 ataupun bawah 5 watt, dia tak apa reliable sangat. Sebab current dia terlalu kecil, dia tak boleh detect. Jadi kita buat eksperimen yang kedua yang lebih sensitif. Sini saya ada inverter untuk tukar DC kepada AC. Ini saya punya DC power supply. Okey, saya connect DC power supply ni pada saya punya itulah power supply saya DIY ni. Okey, saya turn on dekat kita punya inverter ni. Tit, kan? Dia sudah on. Inverter ni akan menghasilkan AC punya current. AC punya current ni macam kat rumah kita. AC tu maksudnya alternating current. Kabel yang masuk current ni, yang masuk kat sini kita panggil DC punya input. DC current masuk dalam ni dan dia akan hasilkan AC current. DC tu adalah direct current, AC tu adalah alternating current. Alternating current yang kita pakai kat rumah ni bermaksud current tu dalam masa, sebab kita kan kalau tengok elektrik rumah kita 240 volt pada kadar 50 Hz. 50 Hz. Ini bermaksud dalam satu saat current kita kat rumah kita tu kan ada terminal positif negatif kan. Bukanlah positif negatif ni DC. Tapi kalau kita punya current rumah ni AC, kita ada live dengan neutral. Live dengan neutral ni dia akan berubah-ubah. Kejap positif, kejap negatif. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dalam satu saat dia akan berubah sebanyak 50 kali. Sebab tu kita dapat 50 Hz. Inverter ni dah hidup. Sekarang kita tengok dia punya current. Berapa banyak current dia sedut daripada saya punya power supply ni. 0.33 ampere pada kadar 12 volt. Okey, kalau kira P sama dengan IV, power sama dengan current dia adalah 0.33 kali voltage 12.45. Sama dengan lebih kurang 4 watt. Nak hidupkan inverter ni saja kita perlukan 4 watt. Nampak Itu dia punya power loss untuk kita convert daripada DC kepada AC. Okey? Eksperimen dia adalah saya dah tahu sekarang power yang digunakan untuk convert daripada DC kepada AC. Dekat kita punya inverter ni. Sekarang saya nak ambil satu extension yang ada switch on off ni kan. Ada switch ni, saya akan connect dekat ini. Macam ni. Okey, saya akan connect. Okey. Sekarang saya punya extension ni saya boleh cocok plug. Kita try hidup tak hidup. Okey, cocok saya punya power meter dulu, nak test saja. Turn on. Yes, ada. So maksudnya saya punya sistem ni dah hidup. Memang ada power kat sini. Alright. Sekarang saya ambil satu device yang saya nak test. Ini saya boleh cocok plug kat sini. Ini saya punya audio interface. Okey. Eksperimen ni adalah saya ambil extension ni, saya cocok plug kat sini, saya nak tengok ada berubah tak current yang disedut daripada situ. Sebab saya boleh tengok walaupun perubahan tu 0.1 ampere pada kadar 12 volt pun saya boleh detect kat situ. Sebab dia sensitif, dia 0.00 dia punya sensitivity dia. Okey, saya boleh cocok dekat sini dan saya nak compare. Adakah beza jika saya cabut ataupun simply turn off saja? Okey, kita tengok. Mula-mula saya nak turn on dulu.
Okay, turn on. Tanpa on dekat saya punya device, berapa banyak current dia guna? 0.63 ampere. Okay, ni tak on lagi tau. On kat switch je. Kalau saya on saya punya device ni, audio interface ni, bagi dia hidup kejap. Tadi 0.63 0.63. Sekarang bila dah hidup 1.35 ampere. Bertambah kita guna dia, kan? Sekarang bila saya turn off dekat saya punya plug ni, kita tengok current dia 0.33 ampere. 3233 lebih kurang. Kalau saya cabut plug ni, 0.3332 sama. Okay, dengan itu terbukti yang kita tak perlu nak cabut plug ni. Tak payah. Biar je macam ni dan turn off je. Kalau ni on, turn off saja. Okay, itu saya dah tunjuk eksperimen, saya dah buktikan. Sekarang, kenapa jadi macam tu? Ini adalah fizik. Fizik bab tenaga. Bila kita sebut tenaga, sebab ini tenaga kita guna elektrik ni, itu tenaga. Tenaga dalam format elektrik. Itu dia punya medium dia tu. Dalam fizik, tenaga ni adalah abadi. Sebab tu ada subjek keabadian tenaga. Tenaga ni tidak boleh tiba-tiba je muncul, dan tenaga ni tidak boleh tiba-tiba je hilang. Dia akan datang disebabkan sesuatu, dan dia akan hilang disebabkan sesuatu. Dia bukan magic. Ada, tiba-tiba tak ada. Okay? Itu tenaga. Sekarang, mana datang info ni sebenarnya? Di mana kalau kita nak jimat elektrik, barang ni, plug kita ni kena cabut. Info ni dapat daripada mana? Satu benda yang saya boleh fikirkan adalah info ni mungkin datang daripada US ataupun Amerika ni, dia antara negara yang awal guna tenaga elektrik. Jadi masa zaman awal-awal dulu, dia punya electrical sistem electrical itu tidak mantap sangat, tidak advance. Dekat rumah-rumah dia orang, dia punya plug ataupun dia punya electrical outlet dia tu tak macam rumah kita ada switch turn on ni. Turn on off ni tak ada kat sana. Kalau kita tengok gambar, kejap saya tunjuk gambar jap. Ni contoh saya Google outlet dekat US ni. Nampak tak power outlet dia? Tak ada switch pun. Mostly tak ada switch. Ada yang ada, tapi kebanyakannya tidak ada switch. Nampak? Banyak power outlet ataupun dia punya electrical outlet tu tak ada switch langsung. Sebab dia nak mudah tau. Dia just buat electrical punya wiring, selarikan semua switch. Dia buat switch pula. Dia punya outlet-outlet dia tu senang. Kalau tak nak pasang switch setiap satu ni leceh. Sebab ada cost. Dulu dia tak. Dia nak jimat, dia buat macam tu je. Tapi itulah, ada keburukan dia. Tak semualah. Sekarang ada yang dah ada switch, tapi kebanyakannya tak ada switch. Bila kita tak ada switch, elektrik tu sentiasa berjalan. Macam kita punya device ni, kan? Walaupun kita turn on, walaupun device ni tak turn on lagi, kita just on dekat switch, elektrik ni still berjalan. Conversion kat sini berjalan. Dia nak convert daripada AC kepada DC, sini berjalan lagi. Sini punya litar untuk standby pun masih lagi berjalan. Dia punya litar tu masih ada current lagi kat situ. Itu semua power loss. Kalau barang elektrik kita tu tak berapa nak advance sangat, contohnya mesin basuh, yang lama punya mesin basuh, bukan smart punya mesin basuh, yang lama punya mesin basuh, kadang kita turn on switch pun tak ada masalah. Walaupun kita punya mesin basuh tu tak buat apa-apa kan, kita turn on switch, just off dekat kita punya mesin basuh tu pun dia tak guna current yang banyak sangat. Sebab standby mode tu sangat-sangat rendah. Sebab dia tak guna benda yang kompleks. Kalau macam ni dia kena standby macam-macam benda. Nak kena convert jadi DC lagi. Kalau mesin basuh yang lama tu, kita punya motor tu, maybe motor tu saja dah guna 240 volt. Dia dah guna spesifikasi kita punya elektrik. Tak perlu ada conversion. Macam tu kita tak perlu nak fikir kena tutup plug pun. Kita biar sentiasa on pun tak ada masalah. Sebab current yang guna tu mungkin terlalu sikit. Bila kita switch off kita punya plug ni, kita punya power outlet ni, sebenarnya dia memutuskan terus litar tu. Kita elektrik kita berjalan sebab elektron tu sentiasa bergerak. Kalau elektron tu bergerak je, kita punya elektrik akan berjalan. Bila elektrik kita berjalan, bil kena bayar. Bila elektron tak bergerak sebab kita dah putuskan litar ni, elektrik memang tak ada. Kita memang tak jalan elektrik, bil kita takkan naik. Kita bayar kat TNB berdasarkan berbanyak elektrik yang kita guna. Elektrik ni adalah elektron yang bergerak. Jadi makin banyak elektron yang bergerak, makin tinggi bil kita. Kalau elektron ni tak bergerak, kita dah putuskan litar ni terus, kita nak bayar apa? Sebab ingat, current ataupun elektrik adalah tenaga. Tenaga ni dia tidak muncul daripada sesuatu, daripada nothing. Dia tak ada pup, tiba-tiba ada tenaga, tak ada. Dan tenaga tu takkan hilang, pup terus hilang. Contoh macam saya punya audio interface ni. Kalau saya dah cucuk kat sini, okay,
cocok kat sini. Dan saya dah turn off sinilah. Saya dah turn off, cocok kat sini. Kalau dia kata elektrik masih lagi berjalan, kalau kita dah turn off switch ni, saya nak tanya elektrik tu pergi mana? Kalau dia boleh jawab elektrik tu pergi ke mana dengan hujah yang relevan, maybe boleh pakai. Korang share konten ni banyak-banyak dekat grup WhatsApp pun saya tak kisah. Biar ramai orang terdedah dengan knowledge ni. Ni saya sampai, sebab kan orang duk sebar-sebar, kadang kat rumah saya orang duk cabut-cabut plug. Saya macam, aduh kenapalah cabut plug ni. Mungkin ada risiko lain kalau kita pasang plug ni. Contohnya kalau kena kilat. Kilat tu kalau direct kena rumah kita, mungkin ada possibility barang kita rosak. Kalau kena kilat. Kalau kilat tu direct ke rumah bukan tertendang sikit tu tak ada masalah sangat. Ni kalau kilat tu direct boom, atas kepala rumah kita, atas bumbung rumah kita, masuk dekat kita punya sistem, itu mungkin ada risiko kalau kita cocok. Tapi tu risiko tu terlalu rendah lah. Jarang sangat rumah orang kena. Mostly yang kena tertendang-tendang kat rumah kita ni, the trip ni semua bukan kilat tu kena rumah kita, kilat tu kena ground. Daripada ground tu, sebab rumah kita ada ground, daripada ground tu masuk balik ke current elektrik rumah kita, dia trip. Bukan sebab rumah kita yang kena kilat, bukan. Ground area yang berdekatan dengan kita ada terkena kilat dekat tanah ke kat mana-mana. Okay, so itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wah Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.